Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla anna jahannama minal jinnah la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-13 dalam surah As-Sajdah. An Abi Mas'ud Uqbah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna lima syi'ta. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang dihormati Al-Fadil Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Fungsi dan staf AJK, dimuliakan para alim ulama dan staf asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dimuliakan, bahkan juga didoakan. Moga-moga insya-Allah biiznillah kita sentiasa berada di dalam limpahan kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala bentuk sifat kehidupan kita ataupun kita nisbahkan, moga-moga segala kebaikan yang ada dalam kehidupan kita, ia berada dalam sesuatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jua ketaatan yang ada dalam kehidupan kita, biarlah ia berada dalam sesuatu ataupun ia berada dipandu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia dinyatakan oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu taala, tatkala Al-Imam Ghazali membahaskan ataupun mendefinisikan apakah makna kepada hidayah, maka disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, bermulanya hidayah dengan ketaatan, berakhir juga hidayah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala isi di sebalik ketaatan adalah kebaikan kepada Allah, maka moga-moga di sebalik himpunan kebaikan ketaatan yang berada dalam hidayah, moga-moga ia bersifat jazam. Bila kita namakan jazam, ia bermaksud bahawa kekal ataupun pasti, ataupun makna di sebalik jazam tidak berlaku syak, tidak berlaku zan, tidak berlaku waham, bahkan juga tidak berlaku jahil dalam sifat kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah izinkan jazam kita pada sifat ibadah, jazam kita pada sesuatu kehidupan, jazam pada iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah dengan jazamnya iman kita, Allah memilih, bahkan kita dipilih berada dalam sesuatu terpilih yang berada dalam kehendak ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga kita melihat satu ayat Allah, suatu pemahaman yang kita boleh angkat, yang kita boleh nukilkan, yang kita boleh mengambil suatu muhasabah bersama bila Allah bagi pilihan kepada manusia. Bila kita merujuk kepada ayat yang ke-13 dalam surah As-Sajdah, bila Allah menyebut walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ayat yang biasa yang kita baca bila Allah menyebut walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha, jika kami kehendaki, ya Allah mengkehendaki,
pasti kami akan kurniakan kepada jiwa-jiwa hidayah baginya. Tetapi walakin haqqal qawlu minni, bahawa sudah ditetapkan oleh Allah berkaitan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sebenarnya yang menggambarkan bagaimana cara bentuk kita memilih untuk berada dalam sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihimpunkan dalam sesuatu golongan, dinyatakan golongan yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita baca yang pertama, bila mana dalam skop berkaitan memilih untuk dipilih hingga berada dalam terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita mesti berada dalam sesuatu pembinaan iman dan juga pembinaan tawakal kepada Allah. Sebagaimana ia dinyatakan oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani dalam kitab Aqidatun Najin, bila mana mendetailkan perbahasan berkaitan apakah makna kepada kalimah yang kita nyatakan, iaitu kalimah tayyibah, kalimah syahadah yang kita nyatakan la ilaha illallah. Apakah hasil ataupun kesan di sebalik menyebut kalimah la ilaha illallah? Dia bukan hanya berhenti pada lidah semata-mata, tapi dia ada kesan ataupun hasil. Apakah makna kepada kalimah la ilaha illallah? Bermaksud bahawa hasil di sebalik kalimah tayyibah, kalimah syahadah itu sebenarnya itulah suatu bentuk pembinaan iman dan juga pembinaan tawakal kepada Allah. Bila kita sebut jiwa hamba, dia mesti berada dalam bentuk pembinaan iman. Sebab iman adalah merupakan indikator yang pertama untuk melayakkan berada dalam sesuatu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita menyebut berkaitan kepada iman, begitulah bagaimana kita melihat Yahudi bila mana dia berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Yahudi amat mengenali siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukup mengenali, bukan setakat mengenali, berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dalam sebutan lidah Yahudi pun sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah kurniakan Nabi akhir zaman. Sehingga dalam perbuatan Yahudi pun tuan-tuan, bila dia nak keluar daripada rumah beliau pun, nak melakukan urusan kehidupan atau pergi perang sebagai contoh, apa diungkapkan oleh Yahudi? Yahudi kata, dengan nama Nabi akhir zaman menangkanlah kami ya Allah. Nak ceritanya bagaimanakah lekatnya lidah Yahudi kepada Nabi akhir zaman, merujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita melihat bagaimanakah ending dalam sifat kehidupan Yahudi, apa yang berlaku? Dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu jiwa hamba yang pertama, ini nisbahnya adalah berkaitan kepada iman. Sebab tu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur yang kita dengar, yang Nabi kata, jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Maka sahabat Nabi tanya kepada Nabi, kaifa, bagaimana nak perbaharui iman ya Rasulullah? Maka Nabi kata, akthiru min qawli la ilaha illallah, banyakkan menyebut kalimah la ilaha illallah. Sebab itu kalimah yang boleh membina iman kepada Allah. Maka apakah hasil disebutkan oleh Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani? Ini kawatir pendekatan ulama, bila mana dia mengambil dasar dalam agama tapi dijelaskan secara detail terperinci tuan-tuan. Dia macam jugalah bila kita baca dalam kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Madini sebagai contoh. Bila mana kitab Penawar Bagi Hati, topiknya bagaimana nak ubati hati supaya hati itu bersih jiwanya, hati itu daripada sifat mazmumah diisi kepada sifat mahmudah. Tapi kita melihat pendekatan yang cukup berkesan bila mana Syekh Abdul Qadir Al-Madini menyentuh nak membahaskan berkaitan hati, tapi permulaan dalam kitab, permulaan dalam penulisan Syekh Abdul Qadir Al-Madini, dia mulakan dengan perbahasan 7 anggota. Dia tak cerita lagi berkaitan hati, tapi cerita step yang pertama berkaitan kepada 7 anggota.
Sebab ia dihimpunkan bahawa bagaimana kepala kepada segala anggota adalah berada pada hati. Tapi nak ubati hati, dia bermula pada 7 anggota yang ada dalam sifat kehidupan kita. Dalam 7 anggota yang dibahaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pun, anggota yang pertama dia bahaskan adalah berkaitan kepada 2 biji mata. Maka mata yang pertama dibahaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, sebagaimana disebut oleh Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala. Andai kata umat tidak mampu menjaga mata dengan baik, bagaimana dia mampu untuk menjaga kemaluannya dengan baik? Bila mana kemaluannya tidak dijaga dengan baik, dia berkaitan kepada hawa nafsu syahwat yang tidak disalurkan dengan kepada yang halal, maka bagaimanakah dia boleh menjaga agamanya dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu starting point berkaitan mata. Itu pendekatan dinyatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili berbeza. Seperti mana juga kita sebut dalam kitab Aqidatul Najin, Syekh Zainul Abidin Muhammad Al-Fatani menyatakan apakah hasil kesan di sebalik kita menyebut kalimah La ilaha illallah. Yang pertama disebut oleh musannif, maka akan hasilnya berlaku dalam kehidupan adalah adanya zuhud kepada Allah Subhanahu wa taala, adanya sifat tawakal kepada Allah, ada sifat malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sifat yang kita katakan bahawa sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan daripada kalimah itu, maka pembinaan iman semakin meningkat. Sebab tu persoalan iman ni tuan-tuan, Allah menyebut dalam banyak ayat Allah. Sebab bila disebut iman, maka tidak berlakunya syak, tidak berlaku zan, tidak berlaku waham, tidak berlaku jahil. Sebab tu tuan-tuan baca, kita baca dalam pendekatan, bila Allah gunakan gaya bahasa Allah, contoh selalu dalam muqaddimah. Dalam muqaddimah, dalam mana-mana surah tuan-tuan, contoh kita baca alif lam mim zalikal kitab la ghaiba fihi hudal lil muttaqin. Allah bercerita tentang kitab la ghaiba fihi, yang tidak ada syak. Betul? Yang kita kata bahawa kenapa Allah menyatakan sebegitu? Sebenarnya Allah nak nyatakan bahawa satu pemahaman utama dalam kehidupan kita, kita mesti membina iman dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti membina iktikad, pegangan yang sungguh yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita kata bagaimana? Contoh bila kita baca dalam surah As-Sajdah sebagai contoh. Bila Allah sebut alif lam mim, ini tidak ada makna. Tidak ada makna tu ulama tafsir tak bahas apakah makna alif lam mim. Tu bahu muqatta'ah. Ulama tak bahas, walaupun ada sebahagian ulama, sebahagian segelintir sahajalah, terutama ulama-ulama dalam bidang bidang tasawuf sebagai contoh, dibahas apakah makna alif, apa makna lam atau mim. Tapi segelintir sahajalah, itu peringkat yang berbeza. Cuma kita nak kata bila Allah menyebut ayat yang kedua, tanzilul kitab la ghaiba fihi min rabbil alamin, bersambung balik kepada ayat yang ketiga, Allah sebut am yaqulu naftarah. Allah bercerita berkaitan bagaimanakah musyrikin Mekah, dia selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu mencabar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan wahyu yang mereka nyatakan bahawa seolah-olah bahawa wahyu yang ada pada Muhammad itu diada-adakan oleh Muhammad sendiri. Maksudnya bagaimana? Kita baca ayat ini bukan baca kisah semata-mata, tapi kita baca kisahnya bagaimana Allah menunjukkan jalan dalam sifat kehidupan kita supaya kita membina iman yang tidak syak, tidak ragu, tidak zan, tidak waham, tidak jahil berkaitan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu starting point dalam kehidupan kita mesti bermula kepada pembinaan iman. Betul? Ini muqaddimah, pendekatan gaya bahasa Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah bercerita tentang makhluk yang kita kata bahawa cerita tentang musyrikin Mekah? Sebab ia satu kaedah Allah nak bagi panduan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila kita baca dalam surah As-Sajdah ni, ianya adalah simbolik kepada sifat kehambaan. As-Sajdah simbolik kepada sifat kehambaan.
Maksud bagaimanakah nak jadi hamba yang sebenar. Betul? Nak jadi hamba yang sebenar. Seperti mana asas yang pertama, bina iman, bina tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mampu untuk memahami bagaimanakah keluasan alam yang berada dalam ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang kita faham bagaimana bahawa apa yang ada di dalam kehidupan kita, ia menggambarkan maha kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita baca maha kesempurnaan Allah, seperti mana Allah sebut dalam ayat 7 hingga ayat 9 dalam surah As-Sajdah. Tuan-tuan bacalah ayat tersebut. Bila Allah menyatakan bagaimana allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Tuan-tuan, Allah bercerita tentang penciptaan yang sebaik-baik penciptaan. Allah bercerita tentang keturunan manusia yang Allah jadikan bermula daripada air yang hina. Air hina maksudnya mimma immahi, itu air mani. Allah bercerita juga berkaitan bagaimana kita kata Allah menyempurnakan kejadian makhluk dengan sebaik-baiknya sehingga Allah meniupkan ruh dalam ciptaan, iaitu berkaitan manusia. Tuan-tuan, Allah nak cerita kepada kita bila mana hamba memahami kepada sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, begitulah gandingnya kita memahami sifat ahsan. Sifat ahsan ni sifat keelokan ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah menterjemahkan kalau sifat kehidupan kita, inilah bentuk ahsan, kesempurnaan, keelokan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah pada kita sebagai hamba, kita juga mesti mengambil ahsan. Bukan ahsan pada penciptaan, kita mesti ada pada kita ahsan pada sifat amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan baca dalam hadis Nabi yang saya nak ringkaskan, bila mana Nabi suka membacakan surah Sajdah dan juga surah Al-Mulk sekali pada sebelum Nabi tidur, tuan-tuan. Sama pada 30 ayat. Surah As-Sajdah pun 30 ayat, Al-Mulk pun 30 ayat. Tapi apakah signifikan di antara kedua-dua ini, tuan-tuan? Bila kita bercerita tentang ahsan, kesempurnaan, keelokan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, begitulah Allah mengajar kepada manusia bagaimanakah nak menjadi hamba kepada Allah. Maksud bagaimana? Begitulah hamba mesti juga bersifat ahsan dalam melakukan amalan ataupun ibadah kepada Allah. Kita bawa ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk. Allah menyebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nampak? Dia combination, tuan-tuan. Combination di antara satu pula cerita dengan ayat yang kedua dalam surah Al-Mulk. Allah bercerita tentang ahsan, keelokan, kesempurnaan penciptaan Allah. Maka sebagai hamba, kita ambil satu bagai petunjuk bagaimana kita juga mesti mengejar sifat ahsan, keelokan, kesempurnaan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita baca dalam surah As-Sajdah. Sebab surah As-Sajdah itu ia ada simbolik kepada kehambaan. Yang nak nisbah kepada hamba mesti membina iman, bina tawakal kepada Allah. Sebab tawakal yang kedua saya nyatakan, sebab tawakal ini Allah sebut pada ayatnya berkaitan penciptaan alam. Allah sebut Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Contoh ayat yang keempat, Allah cerita tentang langit, Allah cerita tentang bumi dan apa yang ada di antara kedua-duanya yang Allah ciptakan dalam masa 6 hari sebagai contoh. Dan Allah sebut summa stawa 'alal 'arsy. Kamu tidak akan mendapat perlindungan ataupun syafaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, afala tatazakkarun, kenapa kamu tidak boleh mengambil satu peringatan? Nak cerita bagaimana bahawa
Allah ceritakan keluasan, kesempurnaan alam ini yang tidak ada hak pada kita, bermaksud bahawa bagaimana pada kita sebagai hamba mesti membina jiwa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu cara pandang bila kita baca isi dalaman di sebalik apa yang Allah sebut. Yang pertama bina iman, yang kedua bina tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga saya sebut dalam petang ini, kita mesti membina amal kita kepada Allah. Bina amal dalam bentuk bagaimana? Asal seelok-elok sempurnanya sifat amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam ayat ini tuan-tuan, Allah menyebut pada ayat ke-9, qalilam ma tashkurun. Allah sebut nyatakan amat sedikit manusia yang bersyukur kepada Allah. Amat sedikit manusia bersyukur kepada Allah. Kalau kita membahaskan apakah makna pada kalimah qalilan. Kalimah qalilan ini bukan sedikit yang biasa tuan-tuan. Hampir tiada langsung. Mana buktinya? Kalau Allah nak kata amat sedikit, sepatut Allah guna kalimah qalla, bukan qalilan. Tapi bila Allah guna kalimah qalilan, ia bermaksud bahawa hampir tiada langsung manusia yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan baca dalam surah Waqiah. Tuan-tuan baca sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Amat banyak daripada umat yang awal-awal tu boleh masuk syurga Allah. Dan wa qalilun, amat sedikit daripada umat yang terakhir boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan baca panjang kisah tersebut. Asbabun nuzul. Apa perkaitan bila sahabat Nabi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami ni macam mana?" Kami ni macam mana? Sebab sahabat Nabi faham apa maksud qalilun. Maksudnya hampir tiada langsung daripada umat yang terakhir boleh masuk syurga Allah. Tuan-tuan, Allah sejukkan hati sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca balik dalam ayat 39 ke 40 dalam surah Waqiah. Bila Allah menyebut sullatum minal awwalin wa sullatum minal akhirin. Banyak juga daripada umat yang awal-awal boleh masuk syurga Allah. Banyak juga daripada umat yang akhir boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, bila kita baca bertemu dengan kalimah qalil, qalilah, juga ada dalam surah Al-Mulk, ada juga perkataan qalilah. Allah juga menyebut, Allah nak kata bagaimana walaupun manusia mengejar kepada sifat kesempurnaan, kita kata di sebalik ibadah, tapi ada manusia yang tergelincir dalam menunaikan sifat ibadah amalan kepada Allah. Sebab itulah dalam ayat dalam surah As-Sajdah juga Allah menyatakan bagaimana satu perbahasan bila Allah sebut ayat yang ke-14. Allah kata fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Betul? Apa maksud dia? Fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum. Berkaitan bagaimana? Persoalannya bila mana berkaitan kepada ayat 14. Allah katakan, maka rasakanlah azab, kenapa kamu telah melupakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menyatakan kami pun melupakan kamu dengan sebab itu. Maka Allah kata wazuku azabal khuldi bima kuntum ta'malun. Allah kata rasalah azab apa yang kamu sudah lakukan semasa hidup di atas muka bumi Allah. Saya nak ceritanya berkaitan lupa. Allah sebut kalimah lupa, fazuku bima nasitum. Kalimah nasya, lupa tuan-tuan, leka, lalai. Saya cantumkan kepada sifat amalan. Kita memandang kepada amalan kita. Sebab amalan itulah yang mesti berada pada sifatnya ahsan. Ahsan bagaimana? Mengejar untuk berada pada sifat kesempurnaan amal ibadah. Bermaksud bahawa tidak jatuh pada sifat leka, lalai, lara, tergelincir dalam melakukan dosa. Saya yakin dan percaya kita berada di sini mudah-mudahan tidak sekali-kali tergelincir dalam melakukan dosa. Cuma kita nak memahami kepada satu teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut tuan-tuan, boleh jadi juga leka lalai. Leka bagaimana sebutnya kalimah al-ghafilin, ghaflah, leka.
pada perbahasan bila Nabi katakan idza qiyam, inna qiyam, ia berkaitan persoalan menghidupkan qiyam itu solat malam sebagai contoh. Persoalannya merujuk kepada solat sunat. Bila Nabi katakan apakah definisi kepada al-ghaflah, ghafilin, golongan-golongan yang mereka lalai dalam melakukan amalan, maka Nabi katakan bagaimana dia hanya membaca dalam solatnya ataupun dua solatnya tak lebih daripada 10 ayat. Tak lebih daripada 10 ayat sama satu hari disebut sebagai satu kumpulan disebut ghaflah, leka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kadang-kadang kita solat sunat, kita tak baca surah selepas itu, kita hanya baca Fatihah semata-mata. Tapi ada Nabi sebut bahawa tuan-tuan, keadanya kita membina sesuatu amalan kita untuk berada pada sifat kesempurnaan. Bukan hanya bersifat touch and go, sekadar lalu semata-mata, tidak. Sebab Allah menjelaskan dalam pemahaman kita satu kesempurnaan penciptaan Allah. Begitulah Allah mengkehendaki kepada manusia juga, ayyukum ahsanu amala, sebaik-baik amal. Maka kita membawa hadis Nabi bagaimana? Kita katakan bahawa contoh pada hadis Nabi sebut yang dikatakan ghaflah itu dia baca tak sampai 10 ayat, tuan-tuan. Tak sampai 10 ayat. Kita kata 10 ayat ni simple ya ustaz, tapi payah nak buat, tuan-tuan. Betul? Kalau lepas habis sembahyang solat sunat ni, solat sunat ni bukan solat fardu. Solat sunat kita kata baca qul huwallahu ahad 4 ayat. Berapa ayat dia? Apa salah kita memahami asal kesempurnaan pada sifat amalan kita tambah? Sebab apa? Kita nak keluar daripada kelompok yang dinyatakan oleh Nabi itu berada pada sifat ghaflah, leka, lalai kepada Allah. Maka kita lebihkan, lebih bagaimana? Alang-alang baca qul huwallahu ahad, bacalah sekali qul a'udzu birabbil falaq, bacalah sekali qul a'udzu birabbin nas. Lebih daripada 10 ayat, maka kita kata kita terkeluar daripada kelompok dinamakan kepada ghaflah, leka, lalai kepada Allah. Simple je. Ataupun golongan kedua disebut oleh Nabi itu golongan al-qanitin. Al-qanitin ni tuan-tuan maksudnya tekun beribadah kepada Allah. Al-qanitin, golongan tekun beribadah ni Nabi nisbahkan dia baca ayat Al-Quran sebanyak 100 ayat ke atas satu hari, satu malam. Ia boleh berlaku dalam mekanisme, berlaku dalam salat pun boleh, berlaku luar salat pun boleh, tuan-tuan. Dia baca 100 ayat ke atas baru disebut al-qanitin, tekun beribadah kepada Allah. 100 ayat ni kalau kita baca Yasin tak lebih lagi, baru 83 ayat, betul? Kalau kita baca Kahfi baru lebih 100 ayat. Tuan-tuan, kalau dalam salat kita, contoh kita kata kita nak aplikasikan bahawa 100 ayat baru disebut tekun beribadah, sebab kita nak mencapai kepada asal kesempurnaan ibadah kepada Allah yang paling terbaik di sisi Allah. Kita ambil hadis Nabi, kita nak berada pada al-qanitin, golongan-golongan dinyatakan tekun beribadah kepada Allah, 100 ayat ke atas. Payah dia. Tuan-tuan, kita baca hadis tu kita kata saya berasa terbeban. Rasa terbeban sebab kita salat sunat tak lebih 100 ayat. 10 ayat pun kadang-kadang pun time rajin baca panjang dia ni. Time malas bakat tua macam tu lah nak baca dia kan. Saya kata paling minima pada kita nak keluar daripada golongan ghaflah, leka, lalai, baca 10 ayat ke atas. Tapi tak sampai lagi untuk disebut sebagai golongan yang tekun beribadah kepada Allah 100 ayat. Yang ni kita boleh buat bila ni? Solat malam. Betul? Berulang-ulang kalilah. 8 rakaat tahajud berulang-ulang kalau kita hafal. Atau kita boleh baca, buka WhatsApp kita baca 100 ayat ke atas sebagai contoh. Golongan dinyatakan al-qanitin, tekun beribadah kepada Allah. Ada satu golongan lagi yang paling tinggi, tuan-tuan, golongan yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Pada dia disebut oleh Nabi, dia melakukan membaca 1000 ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala. 1000 ayat ni, tuan-tuan, bermula daripada Al-Mulk juzuk 29 sampai habis An-Nas. Itu 1000 ayat. Dalam lingkungan 1000 ayat Al-Quran Allah. 2 juzuk lah. Juzuk 29 campur 30 sampai habis surah An-Nas.
1000 ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maqam tinggi dah tu. Waktu kita dengar dan kita membaca hadis Nabi, banyak Nabi menyebut dan juga daripada sahabat Nabi, bagaimanakah sifat yang dilakukan salat ibadah Nabi dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab mereka nak mengejar kesempurnaan sifat amalan kepada Allah. Begitulah Allah nyatakan pada sifatnya dalam surah As-Sajdah. Allah bercerita tentang kesempurnaan penciptaan manusia. Begitulah kita mengambil satu iktibar, petunjuk dalam sifat kehidupan kita. Kita mesti juga menjadi hamba yang melihat kepada kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan hamba itu memilih untuk menjadi hamba yang ada sifat ahsan, yang paling baik amalnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita baca ni kita kata berat ustaz, beban. Betul pada saya pun beban, tapi kita mesti berusaha dalam kehidupan. Sebab apa? Kita nak bina iman, bina tawakal kepada Allah. Yang ketiga, kita nak bina amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita bimbang bila Allah menyatakan fazuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Allah menyebut bila mana musyrikin Mekah kata kepada, bila Allah menyebut berkaitan musyrikin Mekah, mereka lupa dengan liqa' Allah, pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah juga lupakan mereka. Apa kaitan pertemuan dengan Allah dengan kehidupan kita? Memang asas kehidupan kita yang kita duk bina ni, bina amal, bina tawakal, bina amal ini sebenarnya ia satu persiapan untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang, sebab tu kita baca bila kita baca Al-Quran, kita khatamkan, kita baca doa. Betul, kita baca doa. Ada satu ayat, satu kalimah kita kata, kita kata Allah jangan lupakan kami dengan Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud bagaimana isi kandungan yang ada dalam Al-Quran ini kita ambil, kita angkat, kita hayati dengan baik, dan ia dijadikan sebagai panduan dan sifat kehidupan kita sehingga kekal pada jiwa kita. Tuan-tuan, kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah bila kita baca surah As-Sajdah, tuan-tuan baca ayat ke-15, ayat ke-16, ayat ke-17, tuan-tuan, ia berkaitan tatajafa junubuhum anil madaji, berkaitan lambung-lambung tulang belakang mereka bangkit daripada tidur masing-masing. Saya nak ingkaskan bahawa ayat ini menceritakan itu jiwa hamba. Apa sifat jiwa hamba? Dia akan minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini khusus bagaimana? Khusus berkaitan solat malam. Solat malam, solat sunat tahajud, itu indikator jiwa hamba yang nak ada sifat ahsan, kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat lain Allah menyatakan wal mustaghfirina bil ashar, mereka minta ampun kepada Allah masa sahur. Bermaksud masa sahur sebelum waktu subuh, tuan-tuan. Kita nyatakan indikator kepada umat Islam mesti bangun sebelum subuh. Itu indikator kepada umat Islam yang nak disebut jiwa hamba bangun sebelum subuh. Kalau waktu subuh nak bangun, kita kata belum lagi sempurna. Kena bangun sebelum subuh. Lepas tu kita baca dalam As-Sajdah, Allah menyuntik kepada jiwa kita. Maksud bagaimana Allah kata innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharu sujadan wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun sujud tilawah. Betul tak? Allah cerita berkaitan jiwa hamba, dia tak sombong. Apa bagaimana jiwa tak sombong? Allah kata kembali tatajafa junubuhum, lambung-lambung tulang belakang mereka bangkit pada tempat tidur masing-masing. Maksud bagaimana? Merujuk kepada solat sunat tahajud. Saya ringkaskan bahawa kita umat Islam mesti bangun sebelum subuh. Tuan-tuan mesti kujukan ahli keluarga bangun sebelum subuh. Ustaz, penatlah. Hari subuh pukul 6, tuan-tuan. Betul deh? Maka tak mustahil kita boleh bangun 5.30 pagi. Ustaz, kalau subuh 5.40, nak bangun pukul berapa? Buat perbahasannya kita kata bangun sebelum subuh, maksud pukul 5 pagi. Itu indikator bagaimana kita boleh memiliki jiwa hamba kepada Allah yang memiliki sifat ahsan
kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita boleh menyingkirkan kesombongan, jiwa keakuhan, kedengkian, maka boleh berubah sifat hati-hati dalam kehidupan. Tuan-tuan, manusia yang bertahajud, manusia yang bangun sebelum subuh, tuan-tuan, manusia yang bangkit sebelum subuh, yang ingat kepada Allah, yang zikir kepada Allah, yang doa kepada Allah, ini manusia hamba yang tidak akan sekali-kali dia akan bergaduh, berkelahi sesama manusia. Jiwa dia akan dijaga oleh Allah. Sebab tu Nabi kata, bagaimana tuan-tuan baca hadis masyhur, tak perlu lakukan apa-apa, kita berusaha, tapi dunia akan datang kepada kehidupan dia. Dunia, kita kata dunia sudah terbentang, dunia akan datang kepada, maksudnya bagaimana segala urusan kehidupan akan dimudahkan oleh Allah. Indikator yang utamalah kehidupan kita, mohon bangun sebelum subuh. Kepada saya dan kita semua, tuan-tuan, ustaz hanya dewasa semata-mata, tak, kanak-kanak pun mesti bangun sebelum subuh. Bagaimana kita nak membina generasi yang cantik? Tuan-tuan baca ayat yang ke-9 dalam surah An-Nisa, Allah sebut wal yakhshal ladzina law tawaku min khalfihim zuriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullah. Allah kata, tidakkah kamu takut andai kata kamu meninggalkan kepada generasi yang lemah, zuriyatan dhi'afan, Allah kata balik falyattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Satu pembinaan Allah sebut dalam surah An-Nisa. Dalam surah An-Nisa yang melibatkan ibu wanita muslimah yang di sananya mesti ada punca kepada anak-anak. Allah bercerita tentang sifat keturunan, sifat zuriat yang lemah. Apa indikator sifat kehidupan kita? Kita perlu muhasabah dalam kehidupan. Saya nak katakan pada dalam petang ini, bagaimana kita bawa bangun sebelum subuh, bukan hanya berlaku kepada kita, juga berlaku kepada ahli keturunan kita dalam keluarga kita. Bangun sebelum subuh, maksud bagaimana? Bukan bangun semata-mata nak pergi sekolah, tapi bangun juga pada waktu cuti sekolah, tuan-tuan, Sabtu dengan Ahad juga bangun sebelum subuh. Itu indikator kita nak menghidupkan jiwa-jiwa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang suci, jiwa yang kita katakan tidak sombong, jiwa yang melihat kepada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh. Lepas tu kita kata, bila mana Syekh Abdul Qadir Al-Madili membahaskan berkaitan kepada hati, benda yang pertama dibahaskan adalah berkaitan kepada mata. Sebab mata yang pertama, tuan-tuan, yang jadi masalah dalam kehidupan kita hari ini, bila mana mata yang liar, mata yang cukup bebas melihat segala-galanya, maka bermula daripada mata, maka bermulalah fitnah, kekacauan dan sifat kehidupan manusia. Tuan-tuan kajilah apa sahaja sifat mazmumah, yang ada dengki, ketidakpuasatian, kebencian, kita kata caci, mencaci, mengumpat dan sebagainya itu. Ia bermula daripada mana? Bermula daripada pandangan mata yang melihat. Sebab tu kita kata orang lelaki ni banyak salahnya kepada mata, tuan-tuan. Kalau banding kepada orang perempuan, salahnya banyak kepada mulut. Betul kan? Ya ke Ustaz? Wallahualam, tapi saya sebut kau, kadang-kadang kita perlu mengkaji ilmu tabiat, sifat tubuh badan kita sebagai contoh. Dia kadang-kadang bila mana kita lihat, kalau orang lelaki menangis, dia menangis sebab mata dia. Dia kesal air mata dia, tuan-tuan. Betul? Tutup air mata sebab malu. Jarang orang lelaki menangis, tuan-tuan. Tapi kalau menangis, dia tutup mata dia, tuan-tuan. Betul? Dia beza orang perempuan. Kalau dia menangis, dia tak tutup mata dia, dia tutup mulut dia, tuan-tuan. Kan? Kau tahu tak pasal? Orang perempuan tutup mulut walaupun dia menangis. Atau nak nisbah bahawa banyak salah orang perempuan pada mulut, banyak salah orang lelaki kepada mata. Sebab tu indikator mata yang pertama. Tuan-tuan baca dalam surah Abasa wa Tawalla, surah buta, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 24 Allah menyatakan falyanzuril insanu ila ta'amih. Allah kata, tengoklah kamu kepada manusia, kepada makanan-makanan kamu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Ayat ni ayat yang biasa, tuan-tuan. Tapi kita nak kembangkan satu pemahaman kita. Kenapa Allah katakan tengok kepada makanan? Selama kini pun kita tengok kepada makanan. Dah, indikator yang utama adalah berkaitan. Bila kita tengok makanan, lahir pada sifat hati, melatih pada sifat jiwa kita, merasai kenikmatan sehingga syukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
lahir pada lidah menyebut alhamdulillah, syukur sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak menyatakan dalam petang ini satu bentuk yang sudah berlaku pada zaman kita, tuan-tuan. Kita tidak perhati apa yang kita makan, apa yang kita duduk hidangkan. Sebab tu kita belajar dapat doa diajarkan kepada kita, iaitu doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis sahih. Walaupun ada sebahagian ulama kata ini hadis dhaif, ini bukan hadis makan, tuan-tuan. Hadis doa makan bukan. Yang kita nak baca Allahumma barik lana tersebut, itu bukan doa makan, itu doa ketika mana dihidangkan makanan. Diajarkan oleh Nabi, bila dihidangkan makanan kita baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Sambungan kepada hadis tersebut dibaca bismillah. Bismillah itulah hadis yang mengujuk doa makan, disuapkan makanan ke dalam mulut kita. Cuma saya nak bawa satu pemahaman. Kenapa kita baca ya Allah berkatilah rezeki ini ya Allah, dan jauhkan kami daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Makanan adalah nikmat yang terbesar dalam kehidupan manusia selepas nikmat iman dengan nikmat Islam. Tuan-tuan, Bani Israel gaduh dengan Nabi Musa, balah dengan Nabi Musa sebab makanan. Mereka minta kepada Allah supaya nego. Nabi Musa nego kepada Allah supaya bagaimana? Supaya dikurniakan makanan yang lain. Walaupun Allah dah bagi manna wassalwa. Mereka minta wafumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka kata minta balik nak kacang dan nak bawang putih, betul? Mereka gaduh dengan Nabi Musa sebab makanan. Tuan-tuan, cerita makanan ini nikmat terbesar dalam kehidupan manusia. Mana-mana pun manusia dalam dunia ni mesti terikat dengan makanan. Tapi Allah mengajak pandangan kita, pandangan mata yang utama, melihat kepada makanan, sehingga makanan itu sebenarnya ia boleh melatih jiwa kita jadi khusyuk ingat kepada Allah hingga menyebut kalimah alhamdulillah. Cuma persoalan hari ini kita kata ayat ini sebenarnya mengajar kepada kita adab ataupun akhlak bila mana kita berhadapan dengan makanan. Cuma saya nak sentuh dalam petang yang akhir ini, tuan-tuan, mudah-mudahan difahami dengan baik. Kadang-kadang kita duduk makan hari ini, tuan-tuan, tangan kanan menyuap makanan, tapi headset di sebelah kiri kita melihat kepada headset. Betul? Bukan setakat yang dewasa, tuan-tuan. Hari ni bila mana disuapkan kepada anak-anak cerita Upi Ipin, Omah Hana, tuan-tuan, sambil makan, tuan-tuan. Tuan-tuan, satu adat, satu budaya yang kita kata sudah jauh daripada apa diajarkan oleh orang tua kita zaman dahulu, yang saya yakin dan percaya tuan-tuan juga boleh kita kata tuan-tuan boleh memahami bila orang tua kita mengajar duduk makan sungguh-sungguh. Letakkan segala hal dunia ke tepi, tutup TV, tutup apa-apa, tuan-tuan, duduk makan, sit down sungguh-sungguh, makan dengan penuh kenikmatan, latih kepada hati rasa khusyuk kenikmatan kepada Allah sehingga menyebut kalimah syukur yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan pergilah mana-mana pun hari ni, tengah makan, headset kat tangan, mata melihat kepada headset, WhatsApp, Facebook, Insta, TikTok. Tuan-tuan, agak-agak adakah itu adab ataupun akhlak berhadapan makanan yang boleh membina jiwa khusyuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan, sebab itulah kita berhadapan dengan isu akhlak bila khatib dalam khutbah Jumaat menyebut peringatan jangan jemaah main headset ketika mana khatib tengah berkhutbah. Tuan-tuan, itu juga berlaku sebelum imam menyebut, lepas habis solat terus langsung lepas bagi salam dia pun ambil headset tengok WhatsApp dia, tuan-tuan. Apakah indikator yang kita katakan signifikan di sebalik lepas habis solat sehingga boleh buka headset tengok WhatsApp? Kalau lepas habis solat tengok headset nak baca zikir, kita boleh timur sebab tak pandai, boleh, tak ada masalah. Teknologi itu memudahkan kita. Tapi lepas habis sembahyang, walaupun lidah menyebut astaghfirullahalazim, tapi yang pertama kita katakan, sungguhkah hati itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala?
Bagaimana hati nak ingat kepada Allah? Sebab tu Syekh Abdul Qadir Al-Madini menyatakan bagaimana bermula daripada pandangan mata yang pertama. Mata bagaimanakah ia dijaga? Ia dibina dengan baik. Itulah jaga mata yang boleh menjaga agama dengan baik, sebab dia boleh menjaga hatinya baik dengan baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuan-tuan kesan dalam petang ini, moga-moga difahami dengan baik. Kita mesti bina iman, bina tawakal, bina aman kita kepada Allah. Moga-moga kita membina ahsan, kesempurnaan pada sifat ibadah kita kepada Allah, supaya kita tidak berada pada golongan yang ghaflah, leka lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan bersama ia boleh membina akhlak dan adab dan sifat kehidupan kita, bukan hanya pada sifat zahir, sifat akhlak itu bukan, tapi ia terbina pada segala segenap sudut kehidupan kita, pada persoalan makan, persoalan kehidupan kita, berjalan kita, bercakap kita, tuan-tuan. Kesan bagaimana? Kesan daripada kita mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, maka kemuncaknya jadi baik kita sungguh-sungguh. Baik sungguh-sungguh ni saya nisbahkan, itulah tanda dia salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat baik, sebab sungguh-sungguh baik, itulah nisbah salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, kita semua dan saya dan kita semualah insya-Allah biiznillah, bukan setakat baik pada kita, tapi sungguh-sungguh baik kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya kita berada pada golongan as-salihin, salih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berhimpunlah kita kesemuanya di padang mahsyar dan juga dalam syurga Allah, berada pada maqam as-salihin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam petang ini moga-moga difahami dengan baik. Apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.